Sebab ada yang rogol orang pun yang nak masuk sekolah saya, rogol orang. Takkan saya nak ambil. Ada yang sampai pada satu tahap nak bunuh mak dia pun saya tak mau ambil. Saya dibunuh saya pula. Kalau mak dia yang melahirkan dia pun dia nak bunuh, bila mak dia marah, tambah kalau saya marah. Itu yang tu saya syorkan masuk sekolah lain yang tetap menggunakan pendekatan Al-Quran tetapi dengan guru yang lebih tegas, sistem yang lebih tegas. Guru-guru tahfiz ni lembut-lembut belaka. Yang paling garang pun tengok Ustaz Zuhair je lah. Tapi tengok muka Ustaz Sayuti ke, muka Ustaz lembek muka dia. Kalau yang jenis hardcore macam itu, ada orang dia. Ada yang hardcore juga, yang sesuai didik dia. Dan saya telah dapat maklumat yang sangat bagus. Budak yang teruk-teruk, yang nak bunuh mak dia tadi, bila masuk sekolah yang saya recommend, sekarang dah jadi baik. Pendekatan Quran juga, tapi cara yang berbeza. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa perasaan kita bila hantar anak ke tahfiz? Saya mula terlibat dengan guru tahfiz tahun 92. 92 saya dah jadi guru tahfiz, guru hafiz Quran. Soalan yang sampai pada saya bila saya buka, masa itu ada 13 orang je pelajar. 13 orang pelajar. Ada mak bapak, dia masuk sekolah, dia tengok sekolah, dia tengok, dia start kereta jalan. Bagi salam pun tidak, anak pun tak turun. Dia buka cermin tingkap, dia tengok bangunan 2 blok, duduk tengah lombong pula, dia belah. Ada yang keluar pada kereta tanya, Ustaz, berapa orang guru Ustaz? Saya berdua je. Saya dengan arwah Ustaz Soleh, mati dah pun, accident. Kami berdua je, 2 orang je. Macam mana you all nak mengajar anak kita orang? Saya kata, insyaAllah lah kot, pelajar mu tak ramai, setakat ni mu 13. Tak apalah Ustaz, tak apalah, belah gitulah. Ada yang turun, dia tanya-tanya, Ustaz, kalau anak saya habis belajar nanti, nak jadi apa Ustaz? Saya kata, jadi hafal Quran. Yalah, tahulah hafal Quran, jadi apa kerja dia? Wallahualam. Yang penting kita belajar dulu. Rezeki Tuhan datangkan kemudian. Balik start motor belah. Tapi yang datang last 25. 25 itulah yang kita train betul-betul. Daripada 25 orang, 3 bulan dia orang boleh ingat 3 juzuk. Saya jogging dengan dia orang, sambil jogging sambil hafal Quran. Saya duduk depan sekali, budak-budak belakang jogging. Satu ayat seorang, satu ayat sambung. Sampai habis 25, patah balik sampai ke saya. Sampai patah balik, pergi jogging tu tuan-tuan, pergi dan balik boleh ingat 3 juzuk. Itu bentuk yang kami buat. 3 bulan saya latih dia. Kemudian kita main bola dekat padang depan sekolah tu, main bola, sambil sepak bola pun pasang Quran. Sebut lagi. Nak makan tu pun sebelum makan, yang masak makanan saya tu Amran Harun, pegawai khas Nizar, Datuk Seri Nizar bekas MB Perak. Tuan-tuan tengok dalam TV tu ada pakai peh hitam, duduk sengih tu nama dia Amran. Dia tukang masak kami dulu. Sebelum Amran tu masak, semua yang duduk atas meja makan ni baca Quran dulu. Satu ayat sambung. Bila Amran siap masak, baru makan. Tuan-tuan, bila kita buat macam itu, sistem dia tuan-tuan, alhamdulillah, lekat dalam kepala. Saya suruh dia orang ambil satu kertas. Okey, kamu tulis ayat ini sampai ayat ini, kamu tulis ayat ini sampai ayat ini. Tulis yang mereka ingat di dalam kertas, atas kertas tulis. Baris ke, huruf ke, titik ke, mesti sama dengan Quran. Kemudian kita buat perbandingan. Semak bacaan yang dia tulis, semua pelajar semak. Betul tak betul ayat yang dia tulis? Ingat tak ingat? Ayat yang dia tulis, dituliskan di atas kertas. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tengok budak-budak tadi cukup hebat. Sekarang mereka pun dah kahwin. Masa saya mengajar dia orang tu, umur saya berapa ya? 22 tak silap saya. Sekarang mereka pun semua dah kahwin dah. Ada jadi ustaz. Sekolah Ta'iyah 2 orang. Sekolah Izzuddin 2 orang. Ada yang jadi pegawai di Jabatan Agama Islam Perak 3 orang. Ada yang jadi pensyarah di Kolej Islam 2 orang. Ada yang mengajar sekolah kebangsaan, guru JEQAF 3 orang. Baru ni saya ceramah di Bagan Datuk, pelajar saya ni jemput saya. Ustaz, ni anak ni Hidar. Hidar mana ni? Hidar lah, anak murid ustaz. Oh, yang gemuk dulu ya? Ya, yang gemuk tu.
Ustaz boleh main forum tak? Boleh. Saya pergi tengok dia, ya Allah, kamu macam mana kamu dah boleh masuk ni? Selepas balik daripada Mesir, dia jadi guru Jeqah. Sekarang guru Jeqah di Bagan Datuk. Ada 3 orang guru Jeqah di belah hutan melintang aja, belah Bagan Datuk. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan, sebab ada mak bapak yang tak yakin lepas habis sekolah tahfiz, anak dia nak kerja apa? Itulah jawapannya, itulah kerja dia. Ada yang saya jumpa jadi pensyarah Kolej Islam di Kuala Kangsar. 2 orang sekolah Izzuddin Shah di Ipoh, 2 orang sekolah Raja Perempuan Ta'yah di Ipoh, 3 orang jadi Jeqaf di hutan melintang Bagan Datuk. Itu semua pelajar saya. Tak ada setakat ni saya jumpa yang curi besi buruk, tak ada. Sebab Allah Ta'ala jamin, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, dan kami yang akan memelihara orang yang memelihara Quran dan memelihara orang yang hafal Quran. Saya pun tak ada pendapatan tetap. Mana ada saya pernah kerja tetap. Habis-habis tahfiz Quran, saya buka sekolah. Saya mengajar sekolah tahfiz. Lepas tu saya dilantik sebagai pensyarah satu pusat pendidikan. Kemudian saya berhenti, saya jadi tok imam. Kemudian saya jadi penceramah bebas. Elok aja tuan-tuan. Ada je baju pakai. Spek mata dah 6 kali dah buat. Mampu je beli tu spek mata. Spek mata ni 6 kali dah tuan-tuan. Sekali tu jatuh dalam tandas. Duduk dalam tandas tu jatuh benda. Apa benda jatuh tadi? Benda lubang tu. Rupanya spek mata. Elok je rezeki. Isteri mu ada, anak mu ada, makan cukup. Jadi apa masalah yang mak bapak tak yakin yang nak anak ni nak kerja apa? Anak nak kerja apa? Sekarang guru di sekolah saya ada 28 orang, 6 daripadanya hafiz Quran. Elok saja. Balik daripada Mesir, balik daripada Syria. Selepas mereka hafiz Quran, sekarang pendapatan mereka pun ada, pekerjaan mereka pun ada. Jadi tuan-tuan, hantar saja anak di Mahat Tahfiz. Jangan nak tanya, lepas ni nak kerja apa, lepas ni nak kerja apa. Allah bagilah rezeki nanti. Tuan-tuan jangan takut. Jangan tuan-tuan takut. Masalah saya buka sekolah tahfiz daripada tahun 92 sampai 2005-2009 ni tuan-tuan, itulah soalan yang datang tanya kepada saya. Mak bapak tanya, nak kerja apa ustaz? Nak kerja apa ustaz? Apa nak kerja ustaz? Itu saya tak boleh jawab. Yang keluar universiti pun tak ada kerja. Anak dia tak ada hafal Quran pun, belajar universiti, habis universiti tak ada kerja pun, duduk tidur di rumah berlambat-lambat. Habis tu kenapa gantar anak ke universiti? Berapa banyak anak kita yang masuk kolej sampai sekarang tak ada kerja? Kenapa mak bapak tak bising? Kenapa bila sebut je sekolah agama, bila sebut je tahfiz, nak kerja apa? Padahal saya tak pernah jumpa budak-budak yang hafiz Quran menganggur. Tak pernah jumpa tuan-tuan. Saya baru ni masuk dalam penjara. Saya tak tengok pun budak sekolah Arab dalam penjara. Saya masuk penjara yang paling tua di Perak baru ni. Subhanallah. 1,500 orang banduan, 950 orang Melayu. Juara rakyat. Ya, 950 orang Melayu. Meriah dengan Melayu tuan-tuan. Itu penjara. Saya tanya pada penguasa penjara, apa masalah mereka sebenarnya tuan? Masalah budak-budak ni ustaz, mereka ni memang tak reti agama langsung. Quran tak reti baca, sembahyang tak reti, agama ni kosong ustaz. Bila agama kosong tu ya rompak, bunuh, rogol, dadah, tu tempat dia penjara. Saya tanya dekat dia, ada tak? Ada tak tuan? Orang sekolah Arab, sekolah agama ke hafal Quran yang masuk. Dia kata ada, tapi tak ramai, tak banyak. Ada dalam setahun tu ada 1-2 kes, tapi sangat jarang. Kadang-kadang yang banyak-banyak sekolah biasa. Sekolah biasa yang banyak. Tuan-tuan mintalah surat pada penguasa penjara, minta buat lawatan cekiah ke penjara. Jangan lawatan ke Wang Kelian saja, jangan lawatan tempat seronok saja, mau lawatan. Kalau setakat lawatan ke Pudu tu orang tak nampak, orang dah tak ada. Lawatan ke penjara yang masih beroperasi. Saya bila sampai di situ, ada 3 pintu saya kena lepasi 3 pintu. Ini kali yang ke-6 ke ke-8 saya masuk penjara. Kemudian saya masuk dalam sebuah surau. Dulu saya pergi, saya dibawa ke dataran luas. Nak masuk ke tempat itu,
melalui tempat mereka mandi manda. Kolah airnya daripada sini sampai ke pokok depan lah. Panjangnya kolah air. So panjang-panjang. Mandi tak pakai apa. Selama rok je mandi. Seronok tuan-tuan, meriah mandi. Tengok aku tengok hang. Saya tanya pada pegawai, kenapa dibiarkan mandi tak pakai kain basahan ke apa? Dia kata, kalau kita bagi kain, nanti mereka sambung-sambung ustaz. Dia lari ustaz. Dia orang gantung diri ke apa ustaz. Biarlah mandi telanjang ustaz. Jadi tuan-tuan kalau nak merasa mandi telanjang ramai-ramai, masuklah penjara ya, insya-Allah. Seronok mandi tuan-tuan. Baik, sopan santun Melaka. Tapi kali ini saya pergi ke penjara ni, saya tak jumpa dah itu. Saya terus masuk surau. 308 orang yang mendengar ceramah saya daripada 950. Penguasa dia kata, ustaz, mereka semalam datang jumpa saya, jumpa wadan. Ya, jumpa wadah semua ni, dia minta nak dengar juga. 600 orang ni nak dengar juga. Sebab surah ni hanya muat 308 orang. Yang 600 ni nak dengar. Bila nak dengar tak muat, serentak tak muat. Dia pun marah. Kami nak dengar juga Ustaz Kazim. Saya tanya dia, macam mana dalam penjara boleh kenal saya? Rupanya dia orang ni beli CD. Penjara ni beli CD, petang-petang sebelum maghrib pasang CD. Lepas sembahyang subuh pasang CD saja. Bayangkan tuan-tuan, banduan pun excited nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Kita yang tak masuk penjara ni menong. Siapa ceramah tu? Ustaz Kazim. Sekarang mana teruk, banduan ke yang tak banduan? Yang banduan tu yo nak dengar ceramah. Bila saya ceramah 308 orang ni tuan-tuan, saya ceramah pukul 11 pagi sampai 12 tengah hari. Bila start ceramah sampai habis ceramah, tidak ada orang menyembang. Tak ada nyembang-nyembang, tak ada bisik-bisik. Dia cuba tuan-tuan pergi surau masjid, asyik ustaz mengajar, dia bercakap. Asyik dia bercakap, ustaz mengajar. Berapa banyak kita yang buat ceramah di surau masjid, yang mendatang mengaji tu kerja dia menyembang je sampai habis ceramah menyembang. Sekarang mana lebih teruk? Hak dalam penjara ke hak di luar penjara? Di dalam penjara, orang yang jadi banduan sembahyang fardu diwajibkan berjemaah. Penuh surau tiap-tiap kali sembahyang jemaah. Sekarang kita tengok yang tak jadi banduan, sembahyang jemaah wajib ke tidak pada dia? Subuh berkerat. Banduan dalam penjara subuh melimpah. Surau kita di luar penjara kosong, lapang, boleh golek-golek lagi atas masjid tu. Sekarang mana lebih baik, banduan ke yang di luar banduan? Fikir-fikirkan tuan-tuan apa yang saya cakap. Penjara yang saya pergi ni, mereka ada sistem pengajian pondok. Ustaz dia nama Ustaz Ahmad Husni. Dia kata, ustaz, kami di sini pengajian pondok sehari 10 kitab, daripada pagi sampai malam. Pendek kata, kalau 10 tahun dia duduk dalam penjara, dia keluar nanti alim dia. Alim dia. Kita yang tak jadi banduan ni pun sehari pun kita. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan kalau nak ngaji pondok, masuk penjara. 10 tahun keluar-keluar tu jadi alim. Ostazah dengan ustaz kita ni. Saya tanya pada penguasa, kenapa yang dibuat pengajian banyak? Jawapan penguasa, senang ustaz. Dengan agama saja boleh jadi puak-puak tu jadi baik. Dengan agama saja boleh jadi baik. Alhamdulillah tuan-tuan, hantar anak tuan-tuan sekolah Arab, sekolah agama, sekolah tahfiz. Jangan tuan-tuan takut, Allah bagi rezeki. Dan rezeki yang mereka dapat itu adalah rezeki yang barakah. Sebab mereka faham mana halal, mana haram. Bawa mereka ni masuk dalam penjara, baru mereka tahu. Ada yang jumpa, dia kata menyesal kami ustaz. Tak payah menyesal. Sebenarnya dalam penjara ni adalah tempat untuk muhasabah untuk kamu. Kalau kamu tak masuk penjara, belum tentu kamu jadi baik. Saya masuk pukul 10.30 pagi, bacaan Quran. Lepas bacaan Quran, nasyid. Bacaan Quran tu punya sedap dia baca ni. Sambil baca, sambil tengok orang. Sambil baca, sambil tengok orang. Pasal dia faham makna, sebab dia hafal Quran tu. Kalau dia tak hafal, dia tengok. Ini dia tengok, saat dia tengok orang sambil baca Quran. Sebab dia dah ingat dalam kepala. Habis dia pula dijemput kumpulan nasyid, baju warna hijau berkilat. Penyanyi dia pakai spek hitam, pegang mikrofon, tak ada wayar.
pakai jubah lagi nyanyi macam Jamal Abdillah suara. Kalau nak lawan Jamal Abdillah, Jamal pun tak boleh cari makan. Dia tarik lagu punya tinggi Gaza untuk Rabi'ah. Muka segak tuan-tuan. Saya tanya pada penguasa, apa salah dia tuan? Rogol orang tu. Muka segak pergi rogol orang. Jadi penyanyi nasyid dalam penjara. Tuan-tuan, tidak ada orang hafal Quran masuk penjara. Itulah kelebihannya. Hak lain tu semua muka hak paruk di sini. Saya tengok hak terbelah di sini pun ada. Selamba dengar ceramah ni tuan-tuan. Kita tengok pun takut muka dia orang. Tuan-tuan fikir-fikirlah sendiri. Untung dah. Adik-adik jangan merosakkan Quran ni pula dengan jadi banduan pula. Tuan jadi elok-elok. Orang dalam banduan dosanya mencuri. Kita di luar penjara dosanya apa? Lalu depan penjara kita tanya pada anak, Aiman cuba baca, tulis apa kat dinding tu? Penjara Taiping. Penjara tu apa ayah? Penjara ni tempat untuk orang jahat, orang dosa, mencuri, merompak. Takut ayah ya. Jangan merompak, dosa. Masuk penjara. Elok tengah bawa kereta, brek kereta depan mengejut brek. Kita pun brek. Kita pun maki, celaka tu bewak betul. Ayah kata kat orang bewak berdosa tak? Diamlah kamu. Yang dalam penjara berdosa kerana mencuri, yang di luar berdosa kerana ngumpat. Serupa tak dua-dua? Serupa lah, dua-dua berdosa. Cuma seorang tak masuk penjara, seorang dalam penjara. Sebab tu kita rasa kita baik, sebab kita tak masuk penjara. Kita rasa kita baik, tapi tetap kita berdosa, ngumpat orang. Lepas lalu penjara, ayah, tu penjara apa ayah? Untuk penjara Sungai Petani, untuk orang bunuh orang. Kalau kamu bunuh orang, duduk dalam sungai Petani punya penjara. Tak nak bunuh orang, takut. Tengah-tengah bawa kereta tu selisih dengan Ustaz Kazim. Isteri dia kata, Abang, Ustaz Kazim tak payah menyampah aku dengan Ustaz tu. Kenapa abang menyampah? Dia tu menikah 4. Gatal, bukan nak mengajar, nak ngorak aja. Abang tahu mana? Aku tahulah, orang cakap pada aku. Tu fitnah. Masa bila saya menikah 4? Fitnah. Nabi kata wal fitnah, Allah kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah lebih teruk daripada membunuh. Yang dalam penjara membunuh, yang di luar penjara memfitnah, tapi dosanya lebih kurang sama. Malah memfitnah lagi jahat, tapi duduk di luar penjara. Sekarang siapa yang teruk? Yang dalam atau yang di luar? Jadi jangan perasan bila kita duduk di dalam kita rasa ni kita jahat dah. Sebenarnya kadang-kadang yang di luar penjara itu lebih jahat. Jangan rasa kita di luar penjara ni rasa baik dah. Kadang-kadang kita ni lebih jahat daripada yang di dalam penjara. Cuma bentuk perbuatan saja yang berbeza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun saya pada masa itu ada 25 orang pelajar, tetapi hubungan saya dengan mak bapak sangat erat. Sangat erat. Tetapi tidaklah terlalu erat macam sekolah saya sekarang. Maksud terlalu erat tu apa? Mak bapak ni tiap-tiap hari mai tengok saya mau naik pening. Budak ni nak hafal Quran, mak dia mari, bapak dia mari. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz. Ni nak jumpa anak Ustaz. Anak kelas ni ada kelas. Ni bawa kucing untuk dia. Bawa kucing. Mak mau panggil. Lari anak ni masuk dalam kereta main kucing, cium kucing. Astaghfirullahalazim. Tingkatan 3. Ini tingkatan 1. Pak dia kata, Ustaz, anak saya ni sayang kat kucing ni. Dia telefon semalam, dia nak kucing dia. Tu yang hantar. Ada sini. Bawa anak batung ke ada, bantai busuk ada sini. Bila nak hafal Quran duk main bantai busuk je? Mak bapak pun janganlah sampai tahap macam itu. Itu dah mengganggu anak-anak. Seminggu ni ada mak bapak yang sewa hotel di Ipoh. Nak tengok anak dia sesuai tak sesuai belajar sekolah dia. Petang datang, malam datang, pagi datang, waktu makan datang tengok, waktu belajar datang tengok. Cikgu-cikgu ni jadi macam mereka ni tak percaya kat aku ke? Biasalah. Kita sayang pada anak kita. Kalau sayang, kena tinggalkanlah. Selama itulah tak boleh berjaya budak-budak tu kalau mak bapak tidak ada kepercayaan pada guru-guru.
Saya senang aja, kalau tak percaya kau balik lah. Kau sendirilah aja anak baca Quran. Telefon ustaz wadan asrama tu saja macam pak telefon dah. Sat-sat telefon nak cakap dengan anak, ada masalah apa. Bila anak-anak tu nak jadi berdikari? Anak-anak murid di sekolah saya ni tuan-tuan, 100 orang pelajar tahfiz ni baru ambil ni, diwajibkan bawa 2 helai saja pakaian. Tak boleh lebih dari itu. Seluar 2 helai, baju putih 2 helai, jubah 2 helai, sependa 2 helai, baju sokan 2 helai. 2 helai saja. Kain pelekat 2 helai, kain tola selai. Lain daripada tu rampas. Sebab dulu kita buat kem cuti sekolah, anak-anak ni bawa beg macam nak pergi umrah dengan Mekah, macam nak pergi haji. 2 beg. Nak duduk seminggu bawa 2 beg. Bila bawa 2 beg, baju 10 helai, seluar 10 helai, dia tak basuh, dia longgok dalam bilik mandi. Sebab ada lagi baju baru dalam, baju bersih dalam beg dia. Ada yang bersidai tak diangkatnya sampai terjebuk di tanah. Bila kita tanya, seorang pun tak mengaku. Sebab mak dia bawa 10 helai baju, lantaklah baju situ. Sekarang kita buat peraturan, masuk sekolah saya hanya 2 helai je. Basah satu pakai, satu kering, satu basah. Kamu tak angkat yang basah tu, busuklah pakaian kamu. Sekarang semua dah ambil berat. Kain pelekat dia kena ambil berat, semua ambil berat. Dan asrama jadi bersih. Kalau tidak, sangkut sana, kain tola sangkut sini, kain pelekat sangkut sini, bawah katil sangkut. Saya buat macam itu supaya mak bapak ini memberikan kepada anak-anak dia satu sifat tanggungjawab. Tak payah lagi mak datang tiap-tiap hari nak ambil baju. Bila anak tu nak tanggungjawab? Bila lagi nak tanggungjawab? Kejap-kejap datang. Suasana era yang kita nak bincangkan ialah guru dengan mak bapak ni tahap anak tu. Anak kau macam ni, anak kau macam ni, anak kau perlukan macam ni. Yang tu yang kita buat. Anak akak ni degil. Apa masalah dia sebenarnya di rumah? Sampai sekarang pun di sekolah pun degil. Anak akak ni suka kacau orang. Apa tabiatnya di rumah sampai boleh kacau orang? Biasalah tuan-tuan, budak-budak pergi ambil berus gigi, pergi bubuh atas muka. Ubat gigi tu, dia pergi ambil, dia bubuh atas muka kawan tu. Kawan tu bangkit pergi tengok apa hal ni, rupanya ubat gigi. Nama pun sekolah. Jadi saya minta pada tuan-tuan, ada setengah pula mak bapak lepas-lepas hantar anak-anak langsung tak ambil berat. Nombor telefon cikgu pun tak tahu, nama cikgu pun tak tahu. Yang tu lagi harum. Nama ustaz pun dia tahu, dia nombor telefon pun dia tak tahu, apa masalah pun dia tak tahu. Lagi teruk kalau nama anak pun tak tahu. Nama apa tu? Aiman. Oh sudah tuan-tuan. Yang tu saya jumpa di Felda. Nama anak pun dia tak tahu. Saya buat bancian masa itu dengan Universiti Malaya. Buat anak pakcik berapa orang? 9. Nombor yang pertama dia ingat, nombor 4 dia lupa. Nama apa tu duk panggil pah gitu lah, apa nama tu? Subhanallah. Isteri dia balik pintu cakap, sampai anak sendiri pun dia lupa nama. Subhanallah. Menang tuan-tuan. Macam mana nak jadi bapa yang baik kalau nama anak pun dia lupa? Sebab tu tuan-tuan, bila kita balik sekolah, bila anak-anak kita cuti, minta dia jadi imam. Satu. Yang kedua, suruh dia baca Quran dalam kereta sepanjang perjalanan balik. Duduk di rumah, suruh dia hafal Quran. Tuan-tuan ambil Quran, tuan-tuan tengok dia baca. Sebab ada mak bapak langsung tak ambil berat, anak dia hafal berapa surah dah. Anak dia tak pernah dibuat pertandingan. Saya tiap-tiap sebulan buat sekolah, saya buat pertandingan. Panggil mak bapak tengok. Anak duduk di atas meja, ustaz 3 orang buat soalan, jadi hakim. Mak bapak tengok kemampuan anak-anak, kena buat. Bagi ke sumbangan sikit kat cikgu, tolong siapa dapat johan bagi duit sumbangan. Saya baru ni buat untuk budak 2 bulan daripada duduk sekolah saya, budak-budak Kuang, tahfiz Kuang 2 bulan dia duduk buat pertandingan. Panggil orang tengok, johan bagi 100, naik johan bagi 70, tempat ketiga 50, yang masuk dapat seorang 20. Galakkan untuk mereka. Okey, saya nak apa ambil daripada surah ni sampai surah ni, soalan daripada sini sampai sini, pakat pulun siang malam.
Itu dipanggil sebagai inisiatif yang perlu kita buat. Kalau mak bapak tidak ada inisiatif sendiri dengan guru-guru, sayanglah tuan-tuan. Kadang-kadang guru-guru pun dia tahu dapat gaji je. Dia tahu yuran je, dapat yuran selamat aku. Anak tu nak jadi ke, anak murid tu tak menjadi ke, dia tak peduli apa. Ini pun guru yang kita tak mau. Guru yang tak sayang pada pelajar dia. Guru yang tak sayang pada sekolah. Kalau nak bagi berjaya sekolah tahfiz, guru kena sayang. Korban banyak-banyak. Saya sayang pada sekolah tahfiz saya tu tahun 92 tu tuan, saya tidur dengan budak-budak. Tidur dengan mereka, makan dengan mereka, minum dengan mereka, berjalan dengan mereka, main bola dengan mereka, mandi pun dengan mereka. Panggil seorang-seorang, dua orang, okey, apa tebuk aku dengar. Saya pergi ceramah, mereka duduk sebelah, mereka duduk di belakang. Okey, saya baca ayat, mereka sambung. Sekali lagi saya sambung, mereka baca. Sekali lagi mereka baca, saya sambung. Akhirnya jadi rapat. Ikatan yang sangat rapat. Ikatan yang rapat, kasih sayang yang rapat. Lama-lama Quran pun ingat. Jadi kalau boleh saya minta pada guru-guru tahfiz di sini mempunyai hubungan yang rapat dengan budak-budak. Saya pernah jumpa mahat tahfiz yang tak ingat Quran, tak boleh makan nasi. Pernah tak makan nasi. Ada yang tak boleh ingat Quran, makan nasi dengan lok kicap. Yang tak boleh makan tu berdiri tengok orang makan. Tak ingat Quran, tak ingat sasaran dia, berdiri, budak-budak lain makan. Tengok budak-budak lain makan. Saya dengar macam tu, saya menangis tuan-tuan. Apa punya bengong cikgu ni. Dia ingat, dia tak ingat tu dia punya pasal. Sekarang tanggungjawab kita bagi makan. Bagi makan. Ada yang rotan anak-anak murid dia sampai berdarah. Mak dia datang ke sekolah saya, bawa jubah anak dia, ustaz, darah ni saya takkan basuh ustaz. Baju anak saya ni saya takkan basuh ustaz. Inilah yang ustazah dia rotan berdarah ustaz. Saya tengok belakang anak dia berbirak lagi. Budak umur 8 tahun. Waktu sekarang ni duk tengok Upin dan Ipin. Tiba-tiba kita paksa dia sangat-sangat hafal Quran. Jiwa dia nak main, jiwa dia nak berjalan, jiwa dia nak seronok. Saya kalau tuan-tuan mai ikut saya boleh tunjuk sekolah tu. Saya bukan tipu tuan-tuan. Rumah ni tutup rapat, dinding tutup rapat, semua pagar tutup rapat. Kita nak melawat tu dia buka sikit je. Saya teringat penjara tuan-tuan. Nak jumpa siapa, pak dia tutup balik. Budak ni kena pakai 24 jam serban, 24 jam. Saya tanya pada dia, tandas ada berapa? Ada 4 orang, ada 4 tandas dalam rumah banglo dia. Pelajar 60 orang. Beratur tiap-tiap pagi tu. Siapa yang potong beratur kena rotan. Teruknya. Sebab tu sekolah Ustaz Zuhair ni tuan-tuan, ada jugalah dinding, ada jugalah pagar, padang boleh main sikit, nampaklah udara sikit. Hafazan Quran ni dia memerlukan ketenangan, memerlukan cuaca yang elok, memerlukan persekitaran yang bagus. Bukan boleh duduk terkuah. Apa tak panas lah? Saya pergi tanya budak-budak tu, apa tak panas lah? Takut, tak berani cakap budak-budak ustazah dengan ustaz tu garang, tak berani tuan-tuan. Saya sebelum saya buka sekolah saya jumpa dengan guru mereka ni. Saya kata sekolah saya dah siap, katil dah ada, tilam dah ada, semua dah ada. Kalau boleh entah pindahlah anak-anak murid entah duduk di sekolah anak. 1 sen sewa anak tak mau ambil, anak bagi ke entah semua. Dia tak mau. Sekolah saya sikit punya lapang kah? Sikit punya baru kah? Kita punya asrama bukannya simen, kita tile. Bukan pakai kapet. Bilik mandi semua cantik, asrama cantik, bangunan cantik. Suruh pindah, tak mau pindah. Nak duduk tempat sempit tu juga. Saya kesian tuan-tuan, budak-budak macam itu dididik. Akhirnya anak-anak akan jadi mangsa. Saya orang yang pernah hafal Quran, belajar sekolah tahfiz. Kita memerlukan persekitaran. Ada masa untuk tengok, ada masa nak tengok televisyen, ada masa nak berjalan, ada masa nak makan, ada masa nak bawa berkelah. Jadi benda-benda ini kita kena combine sekali dengan mak bapak. Tuan-tuan di sini mungkin ada sumber keuangan yang besar misalnya. Dalam sebulan sewa bas mana-mana pergilah melawat, bawa anak-anak tahfiz. Nak harap ustaz saya bawa jenuh lah, yuran berapa sen, sewa bas berapa ringgit. Nak makan lagi apa lagi, kita sebagai mak bapak share. Sewa 1 bas, bawa mereka ni pergi melawat tempat yang paling hebat di Kuala Lumpur ni, zoo negara. Jadilah
Nak pergi zoo negara, tengok buaya, harimau. Tenang je tengok harimau. Cari tempat. Kita tak boleh nak harap cikgu ya. Kita sendiri boleh menganjurkan sukan untuk mereka ni. Mereka ni pun nak sukan juga. Bukan boleh nak belajar qasidah. Mereka juga nak main takraw, main badminton. Boleh buat dalam sebulan sekali, 2 kali sebulan. Sewa mana-mana court, gelanggang badminton, okey, sewa. Main apa-apa. Jangan pakai jubah tu dah. Apa nak smash dengan net pun nak gempus sekali, buatlah. Mereka juga nak, tapi benda-benda itu perlukan daripada mak bapak. Cikgu dalam bidang pendidikan. Kita di luar pendidikan, di sekolah kita ini, kita tolong daripada segi itu. Supaya penampilan mereka, supaya kecergasan mereka, keterbukaan pemikiran mereka meningkat. Kita tak boleh harap pada guru ya tuan-tuan. Saya tak boleh harap pada saya saja. Pada guru-guru saya. Saya juga mengharapkan pada mak bapak untuk buat program. Bukan program makan saya. Makan saya tak kisah. Jadi tahfiz ni tuan-tuan, tiap-tiap hari orang ajak makan. Hari pertama buka sekolah dah ada orang hantar makan dah. Dah ada orang panggil dah, budak-budak saya pergi rumah dia nak makan. Hari pertama sekolah. Bak makan jasmani saya tak kisah. Tapi makanan roh. Pelajar-pelajar tahfiz ni perlukan makanan roh yang menyeronokkan mereka, yang menyukakan mereka, yang memberikan mereka semangat untuk hafiz Quran. Jadi kalau boleh kita buat aktif. Ada pertandingan musabaqah tahfiz, hantar mereka ni. Hantar mereka. Katalah kerajaan negeri Selangor membuat pertandingan hafazan Quran. Sekarang peringkatnya 1 sampai 10. 10 sampai 20. 20 sampai 30 hafazan. Tidak ada lagi 1 sampai 5. Dulu 1 sampai 5 juzuk, 5 sampai 10. 1 sampai 5 juzuk orang dah terlalu hafal. Tak tahu nak bagi siapa yang menang. Dibuang 1 sampai 5, 1 sampai 10 sekarang ni. Saya pernah masuk 1 sampai 5. Semuanya ayat dihafal. Tak tahu nak bagi hakim siapa yang menang siapa. Lalas pakai siapa yang pakai kuih hitam menang. Itu dia punya teruknya dulu. Dia nak kira macam tu pula. Sekarang dah ditukar dah 1 sampai 10 juzuk. Anak-anak ni kalau dibawa tengok hafazan Quran, mereka mesti suka. Masing-masing bawa Quran, cek bacaan. Aku pun akan jadi. Di sekolah saya tu ada satu yang berhormat datang ustaz. Pelajar ustaz masuk 1 sampai 5 juzuk, hafal 5 juzuk, kita bagi allowance bulanan. 5 sampai 10 juzuk dia hafal, allowance bulanan. Maknanya bukan setakat mak bapak yang ambil berat, pemimpin pun kena ambil berat. Saya tak panggil pun yang berhormat ni datang, dia sendiri datang. Dia kata ustaz, apa boleh saya bantu ustaz? Belambak lah YB macam-macam mana boleh bantu kan. Tak apa ustaz, macam inilah. Saya buat perjanjian dengan ustaz, budak-budak ni kalau ingat 5 juzuk saya bagi allowance, 10 juzuk allowance, 15 juzuk allowance. Setiap 5 juzuk dia bagi allowance. Alhamdulillah. Ini juga merupakan satu kerjasama yang di antara mak bapak dengan guru-guru kena buat. Jadi tuan-tuan tolong kenali guru, guru-guru tolong kenali mak bapak. Ya, saling hormat menghormati. Waktu guru mengajar janganlah duduk mengendak guru. Guru nak mengajar susah hati. Saya sebagai guru tuan-tuan, kalau mak bapak duk mengendak kat tingkap, saya susah hati. Lalas saya kata masuk tak masuk, kita mengaji sekali, masuk. Sekali lagi anak dia tengok dia, sekali lagi anak tengok dia. Bila budak dia nak hafal Quran? Macam tak percaya dengan saya ya. Tak percaya, saya tak suka. Kau masuk sekali, kau pun hafal lah Quran semua. Ini kadang-kadang duduk dalam kereta, tengok budak-budak mengaji sekolah saya sampai 11 malam. 11 malam duduk tengok lagi, 3-4 kereta duduk tengok dalam kereta, apa cikgu buat, apa anak dia buat. Lalas saya bye-bye lah kelas, bye-bye. Apa lagi nak buat? Jadi tuan-tuan, berikan kepercayaan. Agak-agak tidak ada peningkatan, anak-anak kita tidak meningkat, yang ada peningnya. Katan tak ada, tarik awak keluar. Yang kita nak ialah peningkatan, yang kita tak mau pening. Beza tu, peningkatan lain, pening lain. Yang ketiga tuan-tuan yang terakhir, insya-Allah tuan-tuan, saya mintalah kalau kita dah serah di sini, jangan serah sepenuhnya. Kita nak doa kepada mak bapak, insya-Allah kepercayaan pada guru-guru, kepercayaan kepada anak-anak kita dan adik-adik pun. Ingat hafal Quran ni senang, yang susahnya nak ingat. Hafal Quran macam mereka ni bukannya fikir apa. Anak-anak kita nak fikir apa tuan-tuan?
Nak fikir Injil hilang, tak fikir. Tak ada fikir dia mau. Nak fikir kalimah Allah dia mau tak fikir. Jadi fikir adik-adik belajar je. Nak fikir kahwin belum lagi. Kaedah makwa pun. Tak payah fikir berat. Adik-adik fikirkan hafal Quran. Duduk sini hafal Quran. Hafal Quran. Jalan hafal Quran. Pergi mana pun hafal Quran. Ingat saja Quran di mulut. Kalau adik lapar-lapar ambil kertas tulis. Tulis ayat Quran yang adik-adik hafal. Jangan lukis kartun. Duduk saja. Okey, kamu tulis wabashiril ladzi sampai di sini. Kamu tulis manangsak sampai sini. Tulis. Kemudian tukar. Ambil Quran semak. Berapa banyak yang salah? Betulkan lagi. Betulkan lagi. Bila boleh tulis balik dalam Quran, itu tandanya adik-adik memang ingat dalam otak dia. Sampai mati boleh ingat. Sampai dia boleh bayang, dia boleh tulis balik, itu kira hebat. Dan ustaz-ustaz pun kena buat macam itu. Buat pertandingan hafazan setiap bulan. Dalam seminggu sekali, panggil budak-budak ni tulis kat whiteboard. Okey, kamu tulis ayat pertama, tulis. Kamu ayat ketiga. Main tolak je, tolak je. Tolak saja. Saya sebagai guru besar, bila masuk dalam kelas, tabiat saya ialah masuk saja, tebuk je. Kamu. Sambung. Akhirnya budak-budak tak ada siapa yang tidur. Semuanya lepas ni aku apa, lepas ni aku apa. Kalau dia dah baca, panggil dia baca balik. Dia baca, selamat aku, tak kena dah, dia mau relax. Tak kena balik dia. Itu teknik pendidikan, tuan-tuan. InsyaAllah lama-lama 30 juzuk ingat dalam kepala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sekolah Ustaz Zuhair ni, sekolah anak-anak tuan-tuan ni, sekolah tuan-tuan, anak-anak kita belajar sini, bagilah sokongan. Janganlah takut lagi tentang masalah rezeki. Rezeki Tuhan jamin. Orang gila mau ada rezeki, takkan orang hafal Quran tak ada rezeki. Dan tuan-tuan jangan pastikan bahawa mereka hanya akan jadi tok imam atau ustaz semata-mata. Orang hafal Quran boleh jadi doktor. Ya, di hospital specialist center tu ada yang hafal Quran, tuan-tuan. Di Ipoh tu ada yang hafal Quran, doktor-doktor pakar. Hafal Quran, doktor pakar. Jadi jangan kita anggap bahawa mereka ni hanya jadi Ustaz Kazim ataupun Ustaz Zuhair. Inilah anak-anakku ni, bakal berganti Ustaz Zuhair. Yang benda besar tu, itulah rupa Ustaz Zuhair kamarnya. Cerah masa depan kita dia. Tak semestinya tuan-tuan boleh jadi arkitek. Arkitek yang hafiz Quran lebih baik. Ya, semua benda kalau dimuatkan Quran, insya-Allah macam orang Mesir, mereka pastikan anak mereka hafal Quran dulu. Macam orang Arab Saudi, Rebah pun hafal Quran. Sebab memang daripada kecil mereka hafal Quran. Lepas tu mereka masuk sekolah biasa, memang pemikiran otak mereka sangat cergas kerana hafazan Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau bapak-bapak pun boleh hafiz Quran. Saya ada satu kawan, dia pencen askar, habis pencen askar dia masuk sekolah hafiz Quran. Sekarang dia jadi imam di masjid dekat dengan Manjung di Setiawan. Okey, kalau tuan-tuan boleh pergi sana, dia bacaan dia macam Imam Sudais. Badannya pun gemuk macam Imam Sudais. Dia hafiz Quran selepas pencen tentera laut. 3 tahun dia hafal Quran. Sekarang jadi imam. Hari itu saya jumpa dia di Masjid Lumut, kemudian saya jumpa dia di Masjid Manjung. Dia hafiz Quran selepas pencen askar. Jadi jangan ingat hafazan Quran ini untuk budak-budak aja, untuk kita pun boleh. Dan bila kita dah hafal Quran tuan-tuan, satu benda yang kita tengok, kita dapat 2-3 benda dapat daripada dia. Tengok daun, kita boleh fikir macam-macam tentang daun. Itu kelebihan orang hafal Quran. Tengok bulan, boleh fikir macam-macam. Kelebihan orang yang hafal Quran yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan. Mudah-mudahan anak-anak kita akan jadi orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah dan memegang Al-Quran sampai mati. Dan dengan sebab kita menghantar anak-anak kita menghafaz Quran di sini, mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat dan keberkatan kerana yakin untuk Al-Quran dan meninggikan darjat Al-Quran. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.